kita dapat gambarkan bagaimana berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj dan kronologinya. Paling kurang kita dapat tergambar setiap tahun kalau orang cerita Isra Mi'raj, ini bukan perkara biasa tetapi sangat luar biasa. Isra dan Mi'raj itu dua perkataan. Isra, perjalanan daripada Makkah pergi ke Baitul Maqdis. Tadi saya mengajar di Masjid Negeri Shah Alam, saya tanya, dah ada tak yang dah pergi ke Baitul Maqdis? Sudah. Nah, pergi ke Syria? Sudah. Sebab tadi saya cerita sikit tentang tanda-tanda besar akhir kiamat. Aina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالات على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hari ini kita nak tengok sedikit. Saya tak tahu saya dah bawa tak tajuk ni ke sini, Isra dan Mi'raj, dan tunjukkan slide tidak. Kerana kita dah masuk bulan Syaban, jadi saya tak bawa lagi tajuk ni kat sini. Nak tunggu tahun depan, kita pun tak tahu apa yang berlaku tahun depan. Jadi saya nak kongsikan, paling kurang hari ini kita dapat gambarkan bagaimana berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj dan kronologinya. Paling kurang kita dapat tergambar setiap tahun kalau orang cerita Isra Mi'raj, ini bukan perkara biasa tetapi sangat luar biasa. Isra dan Mi'raj itu dua perkataan. Isra, perjalanan daripada Makkah pergi ke Baitul Maqdis. Tadi saya mengajar di Masjid Negeri Shah Alam, saya tanya, dah ada tak yang dah pergi ke Baitul Maqdis? Sudah. Nah, pergi ke Syria? Sudah. Sebab tadi saya cerita sikit tentang tanda-tanda besar akhir kiamat. Inilah namanya Isra, perjalanan bumi pada waktu malam daripada Masjid Al-Haram. Haram ada dua maksud. Satu, haram untuk orang bukan Islam masuk ke masjid ini. Dua, haram berasal dari perkataan hurmah, yang agung, yang mulia. Jadi masjid ini masjid yang mulia. Ke Al-Masjid Al-Aqsa di Palestin. Al-Masjid Al-Aqsa, masjid Al-Aqsa maksudnya yang paling jauh. Lawannya Al-Adna. Sebab orang Arab, mereka nature-nya, Quraisynya, Arab Makkah tu nature-nya berniaga. Kalau musim panas, mereka akan naik ke utara Syam. Syam ada 4 buah negara, Syria, Lebanon, Jordan dengan Palestin. Berniaga ke sana lah. Tapi kalau musim sejuk, mereka akan turun ke selatan, iaitu ke Yaman. Dua jalan perniagaan ini diinisiat oleh Datuk Nabi, iaitu Abdul Muttalib. Itu yang disebut Rihlat Asyita'i was Saif. Kita mengaji dalam surah Quraisy. Baik, diikatlah burak daripada Makkah pergi ke Baitul Maqdis. Dia ada berhenti, nanti kita akan tengok ya. Kemudian diikat burak dekat Baitul Maqdis. Siapa yang dah pergi katanya ada tempat diikat burak tu kan. Barulah naik langit pertama sampai langit sampai Sidratul Muntaha, satu pendapat. Satu lagi sampai ke Arash. Perjalanan inilah namanya perjalanan langit, daripada langit pertama sampai langit yang ketujuh, naik Sidratul Muntaha. Ada yang kata naik sampai ke Arash. Inilah namanya, ni daripada Makkah ni.
pergi Jerusalem ke Baitul Maqdis, tu namanya Isra. Kemudian naik daripada langit pertama sampai ke tempat yang Allah yang mengetahuinya, dipanggil Mi'raj. Baik. Daripada Isra, daripada Makkah ke Baitul Maqdis pakai Buraq. Buraq itu asal perkataannya baraq. Baraq tu kilat. Sebab dia kalau dia melompat sejauh macam kilat. Nah, ia binatang buraq ini lebih kecil daripada keldai, lebih besar daripada kuda. Mohon maaf, lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keldai, dan dia tak ada sayap. Yang sayap-sayap tu cerita lain. Kena. Baik, kemudian daripada langit pertama ke langit ke-7 naik Sidratul Muntaha, katanya naik ke Arasy, itu pakai lift, pakai Mi'raj. Mi'raj ni dia macam lift. Step on atas tu naik, bukan naik tangga 1, 2, 3, bila nak sampai dia step on, dia tak ada lah bunyi. Saya nak bagi nampak lift je, yang bunyi tu. Baik, ni namanya Mi'raj. Jadi kalau kita buat gambaran sebegini, daripada Makkah Baitul Maqdis, tu namanya Isra. Ini horizontal ke vertical, tak ingat saya. Horizontal. Horizontal tu Isra. Kalau vertical, Mi'raj, gitu ya. Supaya kita janganlah setiap tahun Isra Mi'raj, kita pun tak tahu. Sekarang kena tahulah ya. Isra, satu, perjalanan bumi malam. Mi'raj, perjalanan langit. Itulah namanya Isra dan Mi'raj. Baik. Bermula daripada Makkah, berhenti di Yathrib. Ini asal nama Madinah. Waktu tu Nabi tak berhijrah lagi, sebab ini berlaku di Makkah. Kemudian di Madian, negeri Nabi Shu'aib. Kemudian di Mesir, bukan Mesir sebelah sini, Mesir nak dekat ke Saudi tu namanya Bukit Tur Saina. Kak Ajah pernah pergi Gunung Sinai ya Kak Ajah? Pernah lagi saya pun tak boleh nak gambar sekarang. Siapa yang dah pergi tu namanya Gunung Sinai, bahasa Arab panggil Tur Saina. Barulah pergi ke Baitul Laham. Baitul Laham dah pergi dah kau Baitul Laham, Jerusalem tu. Kemudian baru sampai di Baitul Maqdis. Ada berapa tempat? Bermulanya 6 lah. Tapi kalau mula daripada Makkah, terus Yathrib 1 sampainya 5. Inilah namanya ini namanya Masjid Al-Aqsa yang ni. Bukan yang dome tu ya. Dome of the Rock. Itu bukan Al-Masjidil Aqsa. Yang kita tengok dalam gambar-gambar tu sebenarnya tak tepat. Yang tepatnya inilah namanya Al-Masjidil Aqsa. Dia begini. Ini Sakhra, ini Masjid Al-Aqsa. Yang kata batu nak ikut Nabi tu ada dekat sini. Saya mohon maaf, saya terhad sikit penerangan saya sebab saya tak pernah ke situ. Antara tempat yang saya nak pergi, Habib Najmuddin bawa dulu sebenarnya. Tapi saya saya ni ada program lain. Beliau ajak saya sungguh-sungguh waktu tu sambil buat daurah, beliau bercakap. Masya-Allah beliau. Bila ia berlaku, supaya kita tahu, Nabi kan hidup di Makkah dan Madinah. Umur 1 hingga 15 tahun di Makkah, 53 tahun. Umur 1 sampai 53 tahun di Makkah. Umur 53 tahun sampai 63 tahun di Madinah. Jadi sinilah berlaku. Umur Nabi 52 tahun. Ketika tu, sebelum berlaku tu, kan Nabi dan orang Islam diboikot di lembah Abi Talib. Ceritanya panjang ni, saya tak cerita kat situ. Keluar daripada pemboikotan tu, barulah mereka hidup dengan selesa. Tetapi yang meninggal adalah isteri Nabi, iaitu Sayyidatina Khadijah. Beberapa bulan meninggal pula Abu Talib. 2 orang yang sangat kuat mempertahankan Nabi. Tu Nabi sedih. Nabi bawa perasaan ini dan berdakwah ke Taif 2 bulan. Seorang pun tak terima dakwah, malah Nabi dibaling batu sampai berdarah kaki Nabi. Sampai di Makkah barulah berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita cerita ni, untuk menghibur hati Nabi, tasliyatan, menghibur hati Nabi. Itu psychologically speaking, kalau kita sedih, jangan duduk di tempat yang sedih tu.
Contoh, maaf kalau dengan suami isteri adalah sikit bergaduh-gaduh sayang ya dalam bilik tidur contohnya. Jangan duduk di bilik tidur, pergilah ke dapur supaya jangan ingat perasaan tu lagi. Kalau di dapur pun masih lagi macam sedih, pergilah ke ruang tamu. Yang penting jangan tempat itu. Ruang tamu pun sedih juga, pergilah siram pokok bunga. Siram pokok bunga di rumah kita pun sedih, siram pokok bunga orang. Kalau sedih juga, travel lah daripada Subang Jaya ni, pergilah Kelana Jaya ke Shah Alam pun dekat kan. Yang penting release tu. Tak juga, pergilah Langkawi. Betul ni, cakap macam biasa, tapi Nabi dia menjalankan supaya jangan ingat kenangan itu. Seolah-olah Allah nak bagi tahu, ya Muhammad, kamu sedih di dunia kerana orang, kami hiburkan kamu dalam perjalanan langit. Bila ia berlaku? Waktu malam. Ni nak Ramadan ni penting tahu, malam boleh bagi pada malam, maksudnya daripada maghrib sampai ke subuh. Boleh bagi dua. Ni tengah malam ni, setengah awal ni, setengah ke dua. Kalau melibatkan hukum ni penting, sahur. Kita dapat pahala sahur selepas, ambillah mudah tengah malam tu pukul 12 ya. Ambillah mudah. Pukul 12, 1 minit baru dapat pahala sahur. Pukul 11.30 tu more tu. Belum lagi dapat pahala sahur. Boleh? Pahala sahur di tengah ni 12 1 minit ni, dan afdalnya 1/3 malam yang akhir. Ni 1/3 awal, 1/3 tengah, 1/3 akhir. Di sinilah afdal sahur. Sinilah afdal tahajud malam. Lailatul Qadar berlaku bila? Ya, of course bulan Ramadan lagi 10 yang terakhir, ya, malam-malam ganjil, dan ia berlaku pada waktu malam. Dikatakan malam maghrib sampai subuh. Panjang tak Lailatul Qadar? Panjang. Yang kata pukul 3, 4 ke apa, itu tak penting. Itu tanda-tandanya. Daripada awal bila ada seorang yang mengaji dengan saya, dia dah berumur juga, dia tengok tanda tu, Allah mu'alam, mungkin tandanya ya, ada kalimah Allah di atas langit di kota Damansara. Maksudnya dia tu di kota Damansara, bukan awan tu. Awan tu atas langit. Jadi mungkin itukah tandanya? Mungkin. Tapi jangan sedih kalau tak dapat tengok tanda. Sedih kalau tak dapat buat amal malam tu. Pelik malam ni, kita realize tak realize, kita notice tak notice, tetap dapat pahala. Contoh malam tu mak ajah buka kulit pisang untuk makan pisang, jangan makan kulitnya. Dibagi pada suami anak-anak. Malam tu eventually Lailatul Qadar, tapi kita tak realize pahala buka kulit pisang tu pahalanya 1000 bulan. Ya, walaupun kita tak realize. Sebab itu bukalah pisang setiap malam. Nampak gurau, tapi rotate lah, jangan pisang saja, bubur ke. Yang penting serve suami. Malam tu, malam 10 yang terakhir, saya nasihatkan bawa duit. Siapa yang pergi masjid, masuk tabung masjid. Siapa yang tak pergi masjid, kan saya pernah pesan dahulu tabung subuh tu, masuk dalam tu. Agak-agak malam ganjil, letak 50. Jangan 50 sen, 50 ringgit. Kalau malam biasa tu 10 ringgit pun tak apa. Kita manalah tahu malam tu bertepatan Lailatul Qadar, pahalanya besar. Baik, inilah Lailatul Qadar. Sebab itu Allah guna inna anzalnahu fi lailatul qadar, guna feminine. Lailah tu muannath. Tapi untuk Isra' Mi'raj Allah tak guna lailah, tapi Allah guna lailan. Ni kalau tanya dengan Ustazah Latin Aminah ni, faham, dia akan syarah. Saya difahamkan beliau mengajar sini juga Kak Ajah ya. Masya-Allah beliau. Baik. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan, bukan lailatan. Sebab itu kalau lailah the whole night. Kalau lailan ataupun lailun, apa dia? A part of night, a part of itu adalah
1/3 yang akhir. Sebab itu sebagian ulama kata ia berlaku 3 atau 4 jam, tak lebih. Ambillah paling lebih 4 jam. Sebahagian yang lain kata 30 minit sahaja. Hari ini saya tak cerita tentang setiap kalimah, saya nak cerita umum saja. Cuba bayangkan 3 ataupun 4 jam, tapi peristiwanya sangat banyak tempat, sangat jauh, sangat banyak dialog. Cuma within 4 jam saja, kalau kita terima pendapat 4 jam, within 30 minit kan ke luar biasa tu. Tujuan saya datang hari ini, cerita benda ni nak bagi tahu perkara ini sangat luar biasa. Beyond the logic. Tapi logik bukan logik akal, logik adat. Kalau dari segi adat tak logik, dari segi akal logik. Maksud, kalau Allah yang memperjalankan Nabi, logik. Tolong betulkan, jangan kata peristiwa Isra Mi'raj ni tak logik akal. Tak logik akal kalau kita fikir Allah yang memperjalankan, tapi adatnya tak logik. Apa maksud adat? Adat ni kebiasaan kita. Nak sampai ke Subang Jaya ni naik kereta berapa jam tadi tu kan, belum lagi ada aksiden. Jadi kalau jalan kaki lagilah bila nak sampai, habis dah 3 ceramah baru sampai. Kerana tengok, kekuasaan itu merujuk pada yang melakukannya. Kalau kita datang ke sini jalan kaki, mungkin berkurun lamanya. Tapi kalau bicycle, a little bit faster. Kalau motosikal, lagi laju. Kalau kereta, kalau kapal terbang, tapi tak pernah dibawa orang. Daripada Kota Damansara datang sini pakai kapal terbang. Tapi kalau pakai heli itu mungkin. Baik, mari kita lihat ya. Kenapa Allah mulakan ayat surah ini dengan Subhana, Maha Suci itu? Kerana Subhana maksudnya kalimah yang ringkas, kalimatul ijaz, nak tunjuk Allah Maha Suci daripada sebarang kekurangan, tak seperti makhluk. Makhluk banyak kekurangan. Hence, peristiwa ini benar-benar berlaku. Kalau bohong, itu mustahil bagi Allah. Allah ada sifat kekurangan, na'udzubillah. Yang kedua, Allah Maha Kuasa, perjalanan yang jauh dalam masa yang singkat saya akan tunjukkan, dan Allah tidak sama dengan makhluk. Mari kita analyse. Yang kedua, Allah Maha Kuasa, perjalanan yang jauh, tempat yang banyak, dialog yang banyak, tapi hanya sebentar. Cuba ya. Secara roughly, peristiwa Isra Mi'raj berlaku begini. Daripada Makkah, pergi ke Taibah, Madinah, pergi ke Madian, pergi Jabal Tursaina, Baitul Laham, Baitul Maqdis. Nah, secara ringkas, diganggu jin ifrit kat sini ni. Dan Nabi lihat 11 peristiwa dekat sini. Satu-satu. Barulah naik ke langit 1. Langit 1 ni 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inilah namanya Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Tak berhenti kat situ. Ni namanya Sidratul Muntaha. Sebahagian ulama kata naik lagi Mustawa. Sebahagian ulama naik lagi Arash. Daripada Arash, katalah kita terima pendapat kata Sidratul Muntaha ya. Daripada situ daripada Sidratul Muntaha tu, nampak yang warna merah tu? Siapa tak nampak? Nampak, baik. Takut dengan Piramli. Daripada Sidratul Muntaha pergi ke lapisan yang ke-6, jumpa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tanya, apa yang Allah kurniakan 50 waktu sehari semalam, irji' ila rabbik fas'al minhu takhfif. Kembali pada Tuhanmu, mintalah kurang, dapatlah. Setiap kali minta kurang dapat 5. Maksud daripada 50 dapat 40. 5 patah balik Nabi Musa dapat apa? 45. Mintalah lagi lagu tu 9 kali naik turun. Baik, barulah patah balik ke Baitul Maqdis. Selesailah peristiwa Isra dan Mi'raj secara roughly. Sekarang kita pergi satu-satu ya. Ingat poin tadi apa dia? 2 pendapat ulama mengatakan keseluruhan peristiwa ni berapa? Pendapat ulama tadi 4 jam, satu lagi 30. Boleh? Nah, ingat tu dulu 4 jam atau baik, mari kita analyse. Daripada Makkah nak pergi ke Baitul Maqdis pakai unta yang kuat.
unta yang kuat, perjalanan 1 bulan. Sebab jauhnya 1,233 kilometer. Maksud kalau patah balik berapa? Dah jawapan anda kat sini. Kalau tak tadi, kalau gini tak dapat jawab tu Kak Azhar. Ini dah baru jawab 2 bulan. Betul. Baik, kita sebut tadi berapa pendapat ulama? 4 jam atau ini saja dah 2 bulan Kak Azhar. Dan bukan pergi terus, singgah dulu. Allahumma salli Muhammad. Ini jauhnya 1,233 kilometer. Bukan terus pergi, singgah dulu di Taibah. Apa dibuat? Solat. Nabi solat bukan macam kita laju. Antara 2 iklan selesai Zuhur. Tak tahu macam mana sembahyang tu ya. Mestilah Nabi dengan tenangkan. Dan turun daripada Burak tu ambil masa lagi. Dialog lagi dengan Malaikat Jibril. Berapa minit kat situ tu. Pergi ke Madian kan. Senang, jauh. Solat. Bait Jabal Tursaina, solat. Baitul Laham, solat. Apa masa tu? Dikacau jin Ifrit pula. Dan tengok 11 peristiwa pula. Dalam kitab Al-Anwar Al-Bahiyah min Isra'i wa Mi'raj Khairul Bariyah, Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, beliau kata 11 peristiwa. Saya akan detailkan ni di akhir ceramah kita, di akhir kita punya ni nah. Setiap ni Nabi tengok, kalau pokok tu kan, Nabi tengok dia naik gitu. Maksudnya ambil masa tak? Ambil masa. Poin kita tadi berapa? 4 jam atau 30 minit. Baik, yang ni saya KIV kemudian. Barulah naik langit pertama. Janganlah lupa baca surah Al-Mulk setiap malam. Jangan lupa ya. Dia akan jadi penolong kita dalam kubur. Dia jadi peguam bela kita dalam kubur. Itu hadisnya. Baik. Baru naik langit pertama. Langit pertama ni tebal, langit pertama ni besarnya. Kalau bumi yang kita duduk sekarang seperti kahalqatin fi falatin, seperti cincin ataupun subang telinga ni diletak tengah padang pasir. Besar tak besar? Jangan kata padang pasir, kalau jatuh dekat parking tadi tu pun 1 batalion mencari, tak jumpa juga. Kecil. Ini incomparable to padang pasir. Besar tak besar? Langit yang kedua koi besar, larger. Kenapa? Langit pertama tadi besar tak? Hak besar tadi tu buh dekat langit yang kedua hanyalah seperti cincin tengah padang pasir. Kalau pakai kalkulator, pecah kalkulator. Langit yang ketiga, langit kedua tadi kan dah besar. Letak langit yang ketiga hanyalah seperti cincin tengah padang pasir. Begitulah 4, 5, 6, 7. Ini semua dalam hadis ni. Jadi saya akan baca hadis ni. Besar tak besar? Besar sangat-sangat. Itu baru besar, belum lagi jauh. Langit pertama nak pergi langit yang kedua, jauhnya 500 tahun perjalanan. Saya akan bacakan hadisnya. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 45, 56, 67. Masya Allah, besarnya tu kan. Itu namanya langit. Naik ke atas lagi tak nama langit dah, tu namanya Sidratul Muntaha. Sidrah ni pohon bidara, Muntaha ni yang paling last. Situlah penduduk langit paling last pergi, situlah penduduk bumi paling last pergi. Sebab itu pendapat ulama kata, pendapat yang kuat, Nabi berhenti dekat Sidratul Muntaha, bukan dekat Arash. Anyway, yang penting kita terima dua-dua ya. Pendapat paling kuat Sidratul Muntaha. Muntaha ni kira macam last lah. Kalau kita nak pergi ke Thailand, pergi ke Fatani, kayu hitamnya, Bukit Kayu Hitam, itulah yang paling last kat Jah ya. Masuk situ terus masuk Cenoh. Memang Thailand nampak sangat tak selalu pergi. Betul, saya hanya 2 kali pergi, itu pun waktu malam. Orang yang bawa waktu tu masuk tidur.
Sempadan, betul. Sidratul Muntaha ni pokok bidara. Orang penduduk langit maksudnya malaikat lah, paling last pergi situlah, maksudnya daripada atas pergi situ. Orang daripada bumi paling last pergi ke langit, situlah. Dia macam border situ. Sebab tu pendapat ni kuat. Mungkin 500 tahun lagi, wallahu alam, kita tak tahu. Baik, dapat 50 waktu sehari semalam tadi kan. Kemudian jumpa Nabi Musa langit yang ke-6. Jumpa Nabi Musa tu nak kena melalui berapa ribu tahun perjalanan? Daripada 500 kan 1000 tahun. Perjalanan tu. Poin tadi apa? 4 jam atau 30? Cerita ni bukan sembarang ni. Itu yang saya suka bawa figure macam ni. Dia boleh, ya Allah. Cerita ni. Berapa kali turun naik tadi? 9 kali, maksudnya berapa ribu tahun? 9 kali 1000. 9 kali 1000? 9,000 tahun. Kalau ikut corak akal. Masya Allah. Barulah turun melepasi lagi 500 tadi tu kan. Berapa ribu tu? Tak sempat saya nak kiralah sendiri. Sebab banyak sangat. Barulah sampai ke bumi Makkah. Ini kata ulama, ini saya baca hadiskan dulu. Saya baca hadisnya dalam kitab Ruhul Ma'ani Imam Al-Alusi ketika menafsirkan ayat fa in tawallaw faqul hasbiyallah tu, wa fil khabar, dan disebut dalam hadis annal arda, sesungguhnya bumi, bin nisbati ila sama'i dunya, dibandingkan dengan langit dunia satu tadi tu ya, ka halqatin fi falatin, seperti satu subang ni. Yang panggil apa ni? Anting pada padang pasir yang luas. Wa kadha sama'ud dunya, macam itulah langit dunia, binisbati ila sama', dinisbahkan dengan sama langit allati fawqaha, yang atasnya lagi, wa hakadha ila sama'is sabi'ah, begitulah sampai langit yang ketujuh, wahya, langit ketujuh ni besar kan? Besar sangat-sangat. Wahya, langit yang ketujuh, binisbati ila kursi, banding dengan kursi, dan kita baca ayatul kursi, kahalqatin fi falat, seperti cincin tengah padang pasir. Padang pasir tu kursi, langit yang ketujuh tu cincin. Besar tak besar? Galaksi Milky Way ni, itu cuma langit pertama, tak langit kedua lagi. Galaksi Milky Way, Bima Sakti, all those creations dekat tu, itu baru langit yang pertama. Tu macam mana nak fikir tu? Fikirlah dengan kemahakuasaan Allah. Kalau fikir cara semut, tak lepas. Contoh, saya datang daripada Kota Damansara, mengajar di Masjid Negeri, mengajar di Subang, dan saya akan patah balik sekitar pukul 12 nanti. Biasa je, kerana kami naik kereta kan. Tapi kalau dalam kereta kami ada semut cerita dengan kawan dia, you know, I tadi travel ini, ya Allah, nanti kawan semut dia akan pegang bahu dia. Are you okay, Haji? Kenapa? Ikut kemahakuasaan, ikut kudrah semut, tak sampai. Tapi kalau naik kereta, wahwa binisbati ila al-arash, kursi tadi tu banding dengan arash seperti cincin tengah padang pasir. Sebab itu makhluk paling besar apa? Arash. Betul ke Ajah? Dengan yakin. Jangan jawab gajah. Jangan jawab gajah. Makhluk paling besar, semula tak apa nak yakin je ni. Makhluk paling besar, jangan jawab gajah. Sebab ada cerita gajah dulu kan. Tak nak cerita lagi lah. Dah 11 kali ulang. Ingat lagi ke Ajah? Tak ingat dah. PKP 2 tahun. Semua hilang. Ingat macam mana cara nak kuat ingatan? Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Itu baca 7 kali sebelum nak belajar. Macam kelas tadi kan, sebelum nak mula, tangan kanan kepala kita, jangan kepala orang, kepala kita. InsyaAllah dia ada kesannya tu. Kalau nak lagi boleh doa yang saya baca awal pagi tadi tu,
yang mula-mula sebelum mengaji tadi tu, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bihidayatil arifin wanshur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian jangan tengok maksiat, jangan buat maksiat. Antara lagi, jangan tengok, maaf ya, benda tu, benda yang kita punya tu lah, ataupun benda yang orang punya, jangan tengok. Tambah lagi sebagian ulama kata kalau berak ataupun buang air besar, janganlah dilihat-lihat benda itu, straight je, biarkan dia di flash, yang ditengok, oh ini yang menyebabkan perut saya meragam semalam, tak payah, biarkan dia. Sebahagian orang mengatakan jangan tengok tulisan dekat kubur tu, dekat batu nisan tu kan, tu wallahu alam lah, saya pun belum dapat lagi ada pandangan yang mengata begitulah. Tapi kalau tengok najis dan tengok maksiat tu dan tengok yang tu ya, makhluk tu, dia akan jadi, boleh menyebabkan kita jadi blunt ya. Baik, ini sama juga, ini saya tak baca, ini jauhnya, bainas sama'i dunya, di antara langit dunia tadi, wallati taliha, dan yang selepasnya, 500 am, 500 tahun. Ini bukan saja-saja, ni dalam kitab sebut ni, saya tak sebut sebab kita bukan nak berhujah, kita nak menceritakan. Tapi dalam banyak-banyak ni berlaku bila satu malam saja, iaitu sebahagian malam. Kata Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani dalam kitabnya Nurul Zalam, syarah kepada kitab Aqidatul Awam karangan Al-Imam Al-Marzuqi, hanya 3 atau 4 jam lebih sikit. Itu yang kita kata ambil 4 jam je tadi tu. Bayangkan, ni kalau satu-satu ni berapa ni? Mekah ke Madinah saja 8 jam kan. Sekarang naik rail tu berapa? Train tu kat Jah 2 jam setengah. Allah, naiklah tu. Supaya masa makin pendek, banyak amal ibadah kita buat. Kalau dulu naik bas tu berapa jam? 6 jam, 7 jam kan. Sampai ke Bir Ali, semangat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah, satu bas riuh, pemandu bas yang tak pi pun ni juga, tapi tak lama, tinggal dia tahan 5 minit saja. Masuk minit yang ke-6 tinggal seorang je, ustaz seorang, hak lain semua bismillahirrahmanirrahim. Ya ustaz pun tak tahan, dah dia seorang 5 minit, Allahumma juga, sampai nanti dekat Asfan ataupun Usfan 1 jam sebelum masuk tu kan, bangkit lagi, labbaik Allahumma labbaik. Itulah kita. Tapi sekarang 2 jam okeylah. Saya belum sempat kat Jah, saya belum sempat lagi. Kalau boleh pergi yang cepat, sebab dapat kita buat amal ibadat, dapat jumpa Rasulullah, tak tahan kita nak jumpa. Baik ya. Sebahagian ulama kata berapa tadi? 30 minit. Kata Imam Al-Busiri, thumma yarudduhu minal arash, kemudian Allah kembalikan Nabi daripada arash. Ni pendapat yang katakan di arash ya, qabla an yabrudal farash, sebelum tempat baring jadi sejuk. Tilam dulu, bukan tilam sekarang. Tilam dulu kan kekabu, bila kita tidur kan panas. Sebelum sejuk Nabi dah kembali dah. Baik, tu yang kata 30 minit tu. Nah, Nabi berhenti di beberapa tempat tadi tu yang Nabi solat, ingat? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maksud 5 tempat ini berkat, Nabi ambil berkat kat situ dan menambahkan keberkatan. Dan Nabi solat akan jadi 5 waktu sehari semalam. Waktu ni solat dah difardukan ke belum? Belum. Ini isyarat, ini hikmah. Sebab itu pentingnya solat 5 tempat tadi, semua solat, tak ada makan, tak ada minum, mandi, kedap. Dan kan daripada masjid ke masjid, saya jumpa ada seorang orang muda mudah-mudahan Allah istiqamahkan dia, selalu pergi solat.
tak sebut nama. Dia dekat dengan Subang Jaya ni, insya-Allah orangnya. Mudah-mudahan dia istiqamah. Dia ikut pengajian saya di Shah Alam. Rajin betul pergi masjid. Alhamdulillah orang pergi masjid ni, alhamdulillah. Jangan lupa iktikaf, pergi masjid. Iktikaf jangan bulan Ramadan je 10 yang akhir. Dah lah pun boleh iktikaf. Contoh tadi macam bila kemarin dulu kan Kak Ajah kita ada program dengan Ustaz Bashir tu. Daurah tu saya datang awal sebenarnya. Pukul 9 mula kan. Pukul 8.45 saya dah sampai sini. Saya tunggu dan iktikaf dalam masa iktikaf. Jadi iktikaf jangan tunggu Ramadan 10 malam akhir. Kalau iktikaf tu 5 minit lah pahalanya. Cuma saya dah pesan dulu kan, iktikaf 2 cara. Ingat lagi? Cara yang pertama biasa kan, nama itu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Yang kedua apa? Nazar kan. Macam mana? Sebelum masuk al-falah, niat depan tu, ya Allah, saya bernazar. Kena sebut perkataan nazar untuk beriktikaf selama mana berada dalam masjid ini. Masuklah masjid, solat 2 rakaat, nak duduk tu niat sahaja aku beriktikaf seperti yang dinadarkan kerana Allah Ta'ala. Pahalanya itu lebih daripada pahala yang sunat lagi. Itu out of Ramadan. Kalau in Ramadan, in the month of Ramadan, semua digandakan. Jangan lupa tambah lagi masjid ni kan muslimat rajin buat tadarus. Baik, masjid ke masjid. Ini juga menunjukkan keunggulan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi jumpa Nabi Adam langit yang pertama. Yang kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ni anak dengan apa ni, bukan anak dengan tu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Zakaria itulah bapa saudara, betul Kak Azhar. Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi. Macam mana nak hafal? Ayahuma. Tulis ayahuma. Alif, ain, ya, alif, ha, mim. Tapi ditulis baris letak baris. Ayahuma ni begini. Alif Nabi Adam, ain Nabi Isa dan Yahya, ya Nabi Yusuf, alif Nabi Idris, ha Nabi Harun, mim Nabi Musa. Alif Nabi apa last tu? Nabi Ibrahim. Silakan nanti anak tanya kat rumah, cucu tanya. Tok Wan tahu tak siapa Nabi dan Rasul di setiap lapisan langit? Tok Wan pun the first is Nabi Adam. Good Tok Wan, kata cucunya. Yang kedua apa Tok Wan? Yang kedua hello talian hayat. Tanya kawan yang mengaji dekat Al-Falah. Apa tak tahu kedua. Apa itu terus? Ayahuma. Apa dia ayahuma? Ni supaya bila ditanya cucu bolehlah kita jawab dengan baik. Ini dah berapa kali Isra Mi'raj dah ni. Kalau cucu tanya mesti fail. Yang pertama je lepas, apa dia? Nabi Adam. Yang kedua Nabi Ibrahim. Pasal paling mula dengan paling last. Tengah-tengah mula lah Nabi Sulaiman. Boleh nak? Baik, ini secara saya laju saja apa yang berlaku. Di mana tu? Di antara ini Baitul Laham dengan Baitul Maqdis ada 11 peristiwa ya. Ini disebut dalam kitab Al-Anwar Al-Bahiyah min Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah, Durus wa Ibar, Musyahid wa Suwar. Beliau yang mengarang, Said Muhammad Alawi Ibn Abbas Al-Maliki. Inilah yang saya cerita dengan tuan-tuan dulu, ingat tak? Beliau meninggal 2004 bulan Ramadan, tengah sahur ataupun tengah puasa gitulah, tak ingat saya, tapi 15 Ramadan, bulan puasa. Jadi kalau dekat Ma'la selepas 6 bulan dikebumikan di situ, akan diambil lah tulang-tulang tu. Sebab dia bukan macam tanah macam kita kan, di bawah tanah tak, dia macam ruang kosong lepas tu. Tapi atas tu diletaklah bongkah simen
atas bongkar simen tu yang ditimbun tanah tu nampak macam kubur tu kan, sebenarnya dalam tu kosong, bertingkat-tingkat. Ni selepas 6 bulan dia ambil lah Kak Jah dia punya tulang tu, apa yang berlaku, dan beliau tak rebut. Masya Allah, ni cerita ni masyhur ni, terkejut orang tu. Lepas tu dia ni balik lah, sebab ambil 6 bulan akan datang, kan 6 bulan setahun, ada lagi jenazah beliau. Sekarang kalau nak ziarah beliau boleh, saya boleh bagi tahu kat mana, sebab saya dah ziarah dan saya ambil video nombor berapa nanti saya cerita kalau sempat. Bang Haji lah boleh pergi, Kak Ajah tak boleh sebab Saudi dia tak bagi masuk lah. Lain kalau ziarah beliau, dia ada nombor-nombor dia. Alhamdulillah saya sempat jumpa beliau dua kali. Alhamdulillah lah. Besar orangnya, Masya Allah, dan izzah. Ada cerita tentang karamah beliau, tapi oleh kerana ni di live saya tidak ceritanya sebab zaman sekarang fitnah. Baik, jin ifrit lalu diajar oleh malaikat Jibril. Kalau lain Nabi berjalan begini, tapi bila sampai dekat Baitul Laham nak ke Baitul Maqdis, Nabi begini. Gitu, dia macam cemas sikit sebab ada jin ifrit yang datang nak mengganggu Nabi. Ini ketua pada iblis ni. Jin ketuanya iblis ketuanya ifrit ni lah. Memang menunjukkan ni power ni kuat. Tapi dengan doa ini tersungkur dia, Alhamdulillah. Tangkapkan doa ini dan hafalkan. Saya pun ada pengalaman peribadi baca doa ini pada orang yang kena rasuk. Itu pun saya tak cerita, abang saja. Kalau nak cerita boleh, tapi tutup internet dulu. Tapi jangan sekarang mengaji, jangan. Kita masih kita ada 15 minit lagi. Baik, sama-sama ikut saya. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi at-tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma khalaqa fil ard wa ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Kalau sempat nanti setelah ditutup internet, saya cerita pengalaman peribadi saya, bukan untuk cerita-ceritakan ke orang, tidak ya, sebab bagi yakin, sebab saya baca ini ada, tapi cerita tu tak boleh didengar open macam ni kerana zaman fitnah ni. Di sini berlaku 11 peristiwa. Dia ada banyak peristiwa, saya nak 11 saja hari ini, kita berhenti ya. Banyak lagi sebenarnya nak cerita Isra Mi'raj ni, banyak lagi. Subhana kenapa, Allazi kenapa, Asra kenapa, Bi'abdihi kenapa. Dia banyak cerita. Ini saya saja je, saya compress ni jadi macam ni. Baik, ada 11 peristiwa tu kan. Dalam pendapat lain, Imam Asyami tambah ada lagi. Saya cerita 11 sahaja. Baik. Nabi ini daripada Baitul Laham nak sampai ke Baitul Maqdis, tak sampai lagi Baitul Maqdis ya. Ada 11 peristiwa paling kurang. Nabi lihat ada orang menanam hari ini, mengambil hasil tanamannya esok, hasil tak putus-putus. Nabi tengok tu, tanam betul. Tanam. Jantanlah. Kemudian terus, ini untuk orang yang berjuang pada jalan Allah. Satu kebaikan digandakan 700 kali ganda. Tuan-tuan datang ni, ini seolah-olah fisabilillah juga ni, datang majlis ilmu, tapi berjuang akhirat lah, maksudnya pahala akhirat. Kalau berjuang betul-betul tu lain. Kalau kita sedekah hari ini RM1,
Janganlah RM1 saja ya. Dia seperti kita sedekah RM700. Jangan padan alhamdulillah 1,000 sedekah hari ni. Kenapa? 1,000. Dah satu kebaikan sama RM1 sama dengan RM700. Susahlah masjid. Kita bantu, dan sebenarnya kita sedekah ni bukan untuk bantu masjid sebenarnya. Bantu diri kita, sebab sedekah ni pelik banding dengan yang lain. Ketika orang itu kalau bolehlah dipanjangkan lagi umur ke satu masa yang sedikit lagi ke depan, dia dah nak nazak ni. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalaulah engkau boleh panjangkan sedikit lagi hayatku ke how many days ahead, couple of days ahead ke contoh, couple of weeks ahead ke, apa dibuat? La fa'asaddaqa, pasti aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, jadi orang yang salih. Kenapa tak solat? Sebab sedekah ini dia menjalar. Contoh, kita bagi sumbangan kat masjid tolong bangsa banjir. Tadi habis pakaian bawa arus, tak dapat mereka solat. Asbab duit kita, Al-Falah beli pakaian, dapat dia solat, dapat menutup aurat, itu pahala lain lagi. Dapat bercakap dengan orang, pahala lain lagi. Dapat menolong orang, dapat lain lagi. Asbab duit RM50 yang kita bagi tadi tu, bercambah-cambah pahalanya tu. Boleh? Kita bagi sedekah pada masjid ini. Masjid buat bumbung, roof. Berapa ramai orang yang dapat solat bawahnya tu dengan tenang. Kalau tak, lari kita dibuatnya. Kenapa? Hujan. Ini dah cantik dah ni. Sedekah lagi, beli lagi aircon. Sedapnya solat. Kalau tak, nanti solat panas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ambil baca. Panas. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Dah peluh dah ni. Ini kan tenang ni. Apa-apa. Menyebabkan orang tenang, asbab duit kita tadi. Besar tak? Ini bila kita yakin ni. Bila yakin? Dalam kubur nanti. Barulah. Kalau niatlah, yang tolong keluarkan duit kat bank abang sekian-sekian, bagi dekat Al-Falah. Contoh, kita cerita Al-Falah ni sebab masjid Al-Falah. Kalau Shah Alam, saya cerita Shah Alam. Jadi, itu ya. Jangan kita menyesal. Duit kita sebenarnya adalah duit yang kita boleh untuk sedekah. Kadang-kadang, maaf, gaji kita besar kan, tapi 1,000 lebih itu duit bank Islam. Sebab kita loan bank rumah, 1,000 lebih lagi kereta, tayar lagi, 400 itu untuk stesen minyak. Rezeki mereka, rezeki kita, rezeki yang kita dapat gunakan baik. Infak dibalas di akhirat kelak. Itu tandanya bau yang sangat harum lalu-lalu. Rupanya bau apa? Keluarga Masyitah ni bukan nama orang. Masyitah ni berasal perkataan misht. Misht ni adalah sikat, sisir. Jadi masyitah perempuan yang menyikat rambut anak perempuan Firaun. Tahu ceritanya kan? Yang ketiga, menghantuk-hantuk kepala ke batu, berderai, berdarah, pecah, dikembalikan, dihantuk kembali, berterusan. Orang ini tak solat fardu. Bukan solat sunat, tak solat fardu. Fardu tu yang wajib. Ini bukan cerita kosong ni, ini ada hadisnya ni. Cuma hadis tu kuat tak kuat tu saja, tu yang kita berani cerita ni. Kalau kosong-kosong kita tak berani cerita. Yang mengarang kitab tadi Said Muhammad tadi tu muhaddis, alim, masya-Allah. Nabi lihat ada rupa manusia, kelakuan macam bukan bintang, binatang ya, memakai cawat, tutup, maaf ya, kemaluan dan dubur dengan sepotong kain je, merangkak-rangkak seperti unta dan kambing, berjalan mundur mandir menjerit, makan buah berduri, buah kereh pahit dan batu panai dan kerikil tajam daripada neraka Jahannam. Ni siapa ni? Ni orang yang tidak mengeluarkan zakat.
Dihidang daging masak yang sedap, dan dihidang juga daging mentah yang busuk, tapi dia ambil yang busuk. Siapa orang ni? Orang yang berzina, na'udzubillah, ya. Dia ada isteri yang halal di rumah, tapi dia ada affair dengan yang lain, na'udzubillah min dzalik. Sebatang kayu melintang jalan, pakaian lalu akan rosak dan koyak. Ni apa ni? Orang yang menghalang dakwah. Seorang lelaki berenang di dalam sungai darah, mulut dilempak dengan batu sehingga berdarah mulut dan muka. Saya tak boleh bayangkan lah. Ni bibir ni kena batu, kita terlanggar orang tu pun, ya Allah, ni bengkak, tak ada nak senyum seminggu. Syukur kita pakai mask ni kan, tak nampak. Jadi ini untuk orang yang apa? Makan riba. Seorang lelaki kumpul seberkas kayu api, tak mampu angkat, nak tambah lagi. Ini balasan khianat pada agama. Kemudian menggunting lidah dan bibir dengan gunting besi, putui, tumbuh lagi, gunting lagi, berterusan. Ini orang yang penyebar fitnah, slandering, kalau mengumpat tu nama apa? Backbiting. Ini slandering. Apa maksud fitnah? Sama je dengan mengumpat, sama. Cerita di belakang orang tu sama. Tapi kalau mengumpat cerita betul, benda yang dicerita tu betul tapi aib. Contoh, kamu tahu tak? Itu muqaddimah mengumpat lah tu. Hang tahu? Jangan. Kalau ditanya hang tahu, jangan jawab tak tahu. Tak tahu dia abang mai tahu. Dia kata, kalau ditanya hang tahu tak? Jawab tak mau. Hang tahu tak? Tak mau. Tapi biasanya adalah, contoh, dia tu kalau pakai tudung sengit dan terbalik semua. Contoh, dia tu kalau dia pakai tudung, maafnya sebab ramai perempuan ni, kita bagi contoh perempuan kan, kalau dia pakai tudung selalu tak matching dengan bajunya. Hak tu pun dia perhati, pelik lah. Kami orang lelaki tak apa, pakai apa pun tak apa, kopiah dengan lidah tak apa, biasa. Ini hang tahu tak, dia punya bag ni tak matching dengan tudung dengan baju kurung, malah tak matching dengan kasut dan kereta. Maaf ni, jadilah orang yang tenang, jangan komen jangan komen orang banyak itu mengumpat. Kalau fitnah, dia create the story, tak ada pun benda tu dibuatnya, tu je bezanya. Kalau begitu kami mengumpatlah ustaz, jangan. Bukan maksud nak suruh itu, nak cerita dua-dua tak elok, tapi hak ni lebih ringan daripada yang itu. Ada Nabi lihat orang yang ada kuku dari tembaga. Kenapa tembaga tu dia tak berkarat? Dia tajam, cakap muka dia dan dadanya berdarah-darah. Bayangkan, ya Allah, balasan orang yang mengumpat dan mencela. Ya Allah, janganlah mengumpat orang. Pahala kita dapat ke orang tu. Dengan lubang kecil, kerbau jantan keluar, kerbau jantan besar keluar daripadanya, nak masuk kembali tak boleh dah sebab dia kecil. Ini untuk orang yang apa ni? Sombong ni hakikatnya macam ni. Dia macam batu batu. Cuba kita lambung ke atas, naik tak? Lambung kuat-kuat. Dia akan naik kan? Ketika dia naik, dia akan tengok bangunan ni, dewan kita ni dengan Masjid Al-Falah ni halus ya, sebab dia tak sedar diri yang dia sebenarnya di atas tu, di awan-awangan je, dia tak sedar diri, tengok halus ya. Walhal kalau betul-betul hakikatnya dia maybe satu material untuk buat dinding ni, tapi dia tengok atas, halus ya, halus, dia tak sedar diri. Tapi ketika berada di kemuncak kesombongan, ketika itu dia akan jatuh dum ke bawah. Jangan sombong. Allah paling tak suka orang sombong. Kita pun begitu juga, jangan sombong ke orang. Apa sangat kita ni kan, yang ada ilmu jangan sombong ke orang.
Yang ada harta jangan sombong, yang muka ada rupa jangan sombong kat orang. Saya tengok ada satu poster suka sangat saya. Last nanti jadi tengkorak. Yang muka cantik tadi kan, di dunia lah. Kemudian lala jadi tengkorak. Ketika tengkorak orang nak cium lagi tak? Ketika muka cantik tu, Masya Allah, orang pun sanjung-sanjung. Tapi yang cantik tu pun akan berubah. Maybe cantiknya ketika dia, maaf ya, tak kahwin lagi. Ketika dah kahwin, dia sendiri tahu ya. Jadi kita ni berubah, tapi jangan risau. Kenapa? Kita ada peluang lagi tak lebih cantik daripada itu? Ada. Apa peluangnya tu? Masuk syurga, alhamdulillah ya. Kita akan jadi dikembalikan umur 30 tahun atau 33. Cuba tengok gambar masing-masing zaman dulu. Sekarang cantik juga, tapi cantik pada usianya. Tapi yang 33 tahun dulu kan lebih cantik dalam syurga. Tak ada lagi kecil manis. Tak ada lagi gigi rongga, jantung, darah tinggi. Tak ada. Di sana syurga. Jangan risau. Masuk dalam syurga tu yang penting. Nanti kita jumpa dalam syurga insya-Allah. Jangan lupa dengan Ustaz Mahathir nanti. Nanti memang ada satu hari, saya tak ingat hari Jumaat ke Khamis, kita akan berjumpa di satu pasar. Jadi hari Jumaat saya sebut itu kan. Kita bersembang Kak Ajah macam biasa. Kak Ajah Hawa, insya-Allah Kak Ajah Salwa kenal dengan saya. Ada seorang lagi Salwa Hawa namanya, dekat Asirul Munir. Kita sembang. Oh, Ustaz, slide Ustaz itu cantik ya. Terima kasih. Cerita buat slide dekat akhirat. Ya. Kita kenal walaupun Kak Ajah ada 33 tahun, saya tak tahu muka Kak Ajah macam mana kan. Kak Ajah pun tak tahu muka saya 33 tahun, tapi kita kenal. Oh, seronok. Lepas tu jumpa lagi. Assalamualaikum. Kak Ajah pun naik kuda dengan Bang Haji masuk, sebab nanti naik kuda. Katanya kuda terbang, kata ingat saya. Seronok. Kan seronok. Balik kat rumah, ingin nak makan, aku terus ada. Dalam mahligai kita tu. Dia tak perlu nak masak. Tak, ingat je. Ma tashtahi. What you will, what you desire, ada kat situ. Oh, Masya Allah. Minum nanti, gelas ni lebih kurang macam ni. Lebih kurang. Lebih kurang. Izinkan saya. Jangan tengok boleh. Alhamdulillah. Gelas dalam syurga macam ni. Bukan exactly macam ni. Maksud saya tak ada apa ni. Ni apa ni? Ini yang macam telinga ni apa? Tangkai. Di syurga tak ada tangkai. Kenapa? Sebab Allah nak bagi ke apa? Bagi apa ya? Ke apa ya? Sukati buat tu apa? Ke bahasa Melayunya, nak buat apa pun tak apa. Kebebasan. tak Allah bagi kebebasan. Sebab di dunia punyalah kita jaga, jangan minum air haram. Kalau air sendiri pun tak haram kan, tapi jangan air orang. Punyalah jaga tu, nafsu tu. Allah bagi kebebasan. Ni boleh, ni boleh, ni boleh, ni boleh. Kalau minum ni, kena cara minumnya. Jangan pegang tangan kiri. Supportkan dengan ini dan minum. Bismillah. Alhamdulillah. Ketika saya minum, jangan tengok Alhamdulillah. Tu atau pegang dengan tangan gini. Ni petua ni. Ini bawah. Ini begini. Sudah? Minum lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Ada lagi? dah gurau je. Jadi ini ada petua dia. Petua ni pun saya tak boleh cerita. Banyak nak kena cerita lepas ni. Itulah.
Bukan apa, saya demi Allah tidak takut, demi Allah. Tapi orang yang mendengar nanti itu dia macam-macam perception. Malah lagi orang-orang yang ada niat tak berapa nak elok kan. Itulah. Baik. Saya tak janji untuk cerita, tapi kalau sempat ni saya cerita. 5 minit lagi habis. Dia ada lagi yang lain. Saya berhenti kat sini. Dia ada lagi yang lain, termasuk Dajjal. Dajjal ni dah ada dah. Macam saya cerita, saya tak cerita lagi. Katanya Kak Jah Salwa, mereka akan buat siri kedua kan. Cuma tak tahu bila tu kan. Bahaya. Jadi Dajjal ni memang ada dah sekarang di Laut Arab. Rasa tak adil pula kalau saya tak cerita sedikit. 5 minit ya. Ini sebenarnya untuk akan datang. Sedikit saya sebut hari itu Kak Salwa kalau sempat. Yang hari itu. Ini saya sebut. Ini nak tangkap gambar bolehlah. 5 fasa kehidupan manusia tu. Saya bagi sedikit je untuk daurah baru ni, tak sempat nak cerita panjang sebab ini tanda-tanda besar hari kiamat. Manusia akan lalui 5 fasa kehidupannya. Rasulullah SAW dah selesai, Khulafaur Rasyidin selesai, dinasti pun dah selesai, pewarisan. Ini kita sekarang. Kemudian akan satu lagi zaman yang sangat kita idamkan, tapi tak tahu sempat tak sempat. Zaman khilafah sangat prosperous ya. Ini keseluruhannya 1,500 tahun mengikut satu pendapat ulama. Baik, yang katanya tanda kiamat tu di sini bermula. Imam Mahdi, tapi tak dikira satu tanda. Tanda pertama tu Dajjal keluar. Tu saya sebut tadi, Dajjal ni dah ada dah. Dekat mana? Dekat Laut Arab, dekat selatan Yaman tu. Nanti saya cerita akan datang. Tanda yang kedua, Nabi Isa turun. Tanda ketiga, Ya'juj dan apa dia bahasa Gog dan Magog ni? Gog dan Magog. Tanda keempat, matahari terbit dari barat. Tanda kelima, Dabbatul Ar, binatang yang boleh bercakap tu. Tanda yang yang ini bukan tanda besar tapi peristiwa besar. Al-Quran diangkat. Satu malam tu hilang habis Al-Quran dalam mushaf. Kemudian Kaabah diruntuhkan sebab orang dah tak ramai dah buat amal ibadat ketika itu. Tanda yang keenam, Dukhan. Selama 40 hari 40 malam. Ini debu yang asap yang sangat panas. Menggelupok. Ini kulit melecur kulitnya. Untuk orang yang Islam tak, seperti sesama saja. Jerebu tu bukan Dukhan sebab dia berlaku di Malaysia, Indonesia. Ini seluruh dunia ni. Kemudian tanda yang terakhir, untuk orang Islam tengok angin yang lembut. Bila ada angin lembut tu, kita pun rasa semua meninggal. Siapa meninggal ketika itu, syukur sebab dia orang Islam. Sebab orang Islam tak tengok 3 tanda yang last tu. Ini tanda kasih sayang Allah sebab sangat menggerunkan. Apa tanda tu? Tanda yang ke-8, gempa bumi di timur termasuk dekat negara Arab. Yang ke-9 di barat. Dan yang last sekali tandanya, api daripada Eden, Yaman bawah tu akan menghalau manusia sampai ke Syria jauh. Inilah dia tanda-tanda 10 tanda besar hari kiamat. Kalau nak tahu secara detail, nanti kalau Ustaz Bashir buat program lagi di sini, ini antara yang akan saya explainkan akan datang. Baik, begini saya cerita sedikit tentang Dajjal, sedikit saja. Baik, Dajjal di sini, di pulau ni. Kat mana pulau tu tak tahu, tapi dekat selatan Yaman, dekat sini. Selatan Yaman ni tak tahu kat mana. Tu dekat kawasan ni. Tak tahu mana. Di sini. Tak tahu. Wallahu alam. Tapi kan nampaknya macam ada pulau besar ni kan. Wallahu alam, tak tahu. Sebab kita tak akan berani pastikan kalau tidak ada kepastian. Nanti Dajjal ni dia akan tanya 4 soalan. Ini, kebun kurma di Baisan tu masih ada lagi tak? Ni dekat Palestin. Sebab kebun kurma Baisan paling besar sekali. Dah
makin nak habis. Sama juga air tasik Tabariyah, air mata air Sungai Zurab. Nabi Muhammad 4 soalan ditanya oleh Dajjal. Nanti saya akan cerita panjang tu nanti. Ni kemudian air ni namanya tasik Tabariyah ni, kebun kurma Baisan ni namanya. Dia tasik ni menjadi rebutan 3 buah negara. Negara Yahudi, negara Jordan dan negara Syria. Inilah kebun kurma Baisan. Makin sedikit. Ni makin sedikit. Ni Israel buat. Ini tasik Tabariyah. Nanti akan kering nanti. Buktinya dah ada pulau dah tumbuh. Kerana makin kecil. Ini dulu dia punya water level tu sekarang dah jadi macam ni. Bermakna Dajjal akan keluar. Ini dia punya sukatan tu. Nanti ceritanya panjang dah. Dajjal keluar di Khurasan, akan disokong oleh Asfahan, 70,000 Yahudi. Ini Khurasan, ini Asfahan. Sini dah dia akan mulakan projek ni, mengatakan dia Tuhan, dan dia akan pergi all around the globe kecuali Makkah dan Madinah. Kemudian dia tak dapat kat sini, Dajjal ni akan hidup 40 hari je. Tapi satu hari sama dengan satu, ni matahari ni keluar sini, selama setahun kita tak akan jumpa malam. Nah, kenapa matahari sini ni nak sampai ke sini setahun? Kita solat bukan tengok matahari tapi tengok jam. Nanti saya cerita. Hari kedua tu seperti 1 bulan panjangnya. Hari kedua seperti 1 minggu. Barulah onwards macam biasa. Bahaya Dajjal ni. Oleh kerana tak dapat masuk Makkah Madinah, dia pergi ke Quds. Al-Quds tu tadi tempat pemerintahan Mahdi. Dia kepung Imam Mahdi dengan tentera kat situ. Sampailah Allah bantu dengan Nabi Isa turun dekat Syria. Syria dengan Palestin 2 jam setengah. Barulah Nabi Isa turun ke Masjid Umawi tu dekat Menara Putih tu. Barulah lepas Zuhur pergi ke masjid, ke Baitul Maqdis. Inilah Menara Putih. Ini saya tak detailkan lagi, nanti saya detail. Barulah pergi ke situ, barulah Nabi Isa akan membunuh Imam Dajjal di mana? Satu tempat namanya Babul Lut dekat Baitul Maqdis. Lebih kurang pukul 10, 11 macam tu. Dan lepas membunuh ni dekat Lut, ada kat Israel sekarang. Ni Lut memang betul. Inilah antara tanda kota tu masih sekarang. Barulah Nabi Musa membunuh orang-orang Yahudi, tentera-tentera Imam Mahdi, pembunuh Imam Mahdi. Semua pokok, semua batu dan dinding akan bagi tahu, kecuali pokok Harqat ni. Pokok Harqat besar, pokok ni tu yang boleh selindung kat belakang. Sekarang mereka tanam dengan systematically. Dulu mereka tanam sikit je, sekarang ni dah besar. Dan even mereka buat kempen dan ada map. Itulah sahaja untuk hari ini. Baik hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jangan lupa kita hafal surah Al-Kahfi kalau boleh. Tak hafal 10 ayat pertama dan 10 ayat yang terakhir. Mudah-mudahan. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim.